Okey, kita mula kelas hari ini. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. So kita buat perbincangan soalan kertas 2 tajuk jadual berkala unsur JBU ni jadual berkala unsur. Okey, cikgu harap awak dah tengok dah soalan yang cikgu hantar dalam WhatsApp masing-masing. Nanti dalam WhatsApp tadi. So cikgu harap dah baca dah soalan tu dan cuba untuk jawab. So kita buat perbincangan hari ini. Soalannya, rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Jadi bila kita tengok jadual berkala unsur, apa yang awak perlu tahu kat sini, nombor kat atas ini adalah kumpulan. Okey, nombor ini kita panggil color. Okey, ni kita buat revision sikit ya. Okey, kalau kumpulan ni yang perlu tahu, kalau kumpulan dia ikut EV, electrovalence. Di mana kalau EV dia 1, 2, dia berada di kumpulan 1 atau kumpulan 2. Okey, kalau EV dia okey 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, maka kumpulan dia adalah EV tambah dengan 10. Maknanya, okey, contoh kalau EV dia sama dengan 3, maka ia berada dalam kumpulan 3 tambah 10, kumpulan 13. Okey. Ini yang kita belajar sebelum pada ni. Ni sebagai revision. Okey, kalau kita tengok color pula, color ni dia merujuk kepada bilangan petala. Okey, terisi elektron. Okey. Contohnya katakanlah kalau kita tengok kat sini. Okey, kat sini, okey, Na adalah duduk di kumpulan 1. Dia berada di color 3. Maknanya kat sini bilangan petala terisi elektron bagi atom Na ada 3. Jadi petala pertama dia muat 2 elektron, petala kedua muat 8, petala ketiga ni tengok kumpulan berapa. Kumpulan 1 maknanya EV dia 1. Itu dikatakan kadar 3. Jadi nak tahu Na ni berada di kadar berapa? Adalah 1, 2, 3. Jadi ia mempunyai 3 petala terisi elektron, maka Na ini berada di kadar 3. Okey, electrovalence dia 1, mana ia berada di kumpulan 1. Okey, daripada pengetahuan kita juga, kita boleh tentukan susunan elektron untuk klorin. Nak tahu susunan elektron untuk klorin, kita boleh tahu. Macam mana kita nak tahu susunan elektron untuk klorin? Kita tengok, klorin berada di kala berapa? 1, 2, 3. Klorin berada di kala 3. Maknanya klorin mempunyai 3 petala terisi dengan elektron. Okey, jadi sekarang petala pertama memang wajib dah 2. Petala kedua 8 sebab dia ada 8 saja. Okey, 8 saja elektron boleh muat di petala kedua. Petala pertama 2 elektron sahaja. Jadi nak tahu electrovalence dia berapa, tengoklah dia berada di kumpulan berapa. Kalau kumpulan 17, maknanya EV dia adalah sama dengan 7. Jadi susunan elektron bagi klorin adalah 287. Okey. So itu adalah apa yang kita tahu daripada jadual berkala unsur. So sekarang ni kita boleh tengok soalan. Soalan kata apa prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur. Maknanya kalau kita tengok susunan ini dia merujuk kepada elektron. Elektron ini adalah sama dengan proton. Jadi sebenarnya prinsip asas jadual berkala unsur ini adalah okey. Ya. Okey, dia disusun okey mengikut pertambahan. Okey, disusun mengikut pertambahan. Pertambahan nombor proton sebanyak 1 unit daripada kiri ke kanan. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan 2 unsur berada di kala yang sama.
tahu color yang sama, kita tengoklah. Okey, ni color kan. Okey, so kalau kita tengok color kedua, ada O saja. Kalau kita tengok color ketiga, ada Mg, ada Na, ada Cl. So, kita ambil lah color 3. Itu nyatakan unsur yang berada pada color yang sama, maka kita boleh ambil sama ada Na dan Mg boleh. Ataupun kalau kita tak ambil Na dengan Mg, kita boleh ambil Na dan Cl. Boleh. Ataupun kita boleh ambil Mg dan Cl. Okey. Mana-mana boleh. Sebab dia nak apa dia? Dia nak dua unsur terletak dalam color yang sama. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tulis susunan elektron bagi atom klorin. Okey. So, tadi kita dah tulis tu kan? Okey, kita letak saja jawapan dia, iaitu 2.87. So, saiz molekul klorin adalah lebih kecil daripada saiz molekul bromin. Okey, terangkan mengapa takat lebur dan takat didih bromin lebih tinggi daripada klorin. Okey, jadi saiz kecil ni, saiz molekul ni, saiz dia kecil ni, kenapa? Okey, kalau kita tengok kat sini kan, menuruni kumpulan ni bilangan petala terisi elektron bertambah. Okey, kalau kita tengok kat sini, bilangan petala terisi elektron dia bertambah. Sebab itulah yang perlu kita tahu, menuruni kumpulan turun ke bawah, saiz bertambah. Kenapa bertambah? Okey, dia pergi kepada kerana bilangan petala terisi elektron bertambah. Tetapi beza pula kalau daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan, saiz dia berkurang. So, berkurang kenapa? Sebab bilangan proton bertambah. Ya, tu boleh tengok nota. Awak dah buat nota tu. Okey. So, seterusnya dikata kenapa takat lebur dan takat didih tinggi. Okey. Bila kita nak menerangkan tentang takat lebur, takat didih ini, so kita kena pergi kepada daya. Okey. Oleh kerana dia kata molekul ni dia merujuk kepada ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen maknanya daya takan antara molekul dipanggil daya van der Waals. Okey, dipanggil daya van der Waals. Okey, antara molekul kita panggil daya van der Waals. Nah, jadi kalau dia takat lebur tinggi, maknanya daya van der Waals dia kuat. Kalau takat lebur takat didih dia rendah, maka daya van der Waals dia lemah. Jadi di sini bila kita nak kata mengapa takat lebur dan takat didih bromin tu lebih tinggi, maka kita nak cerita pasal daya van der Waals lah. Okey, daya van der Waals sebab dia rakyat dah saiz kecil, ni saiz besar. Jadi poin yang pertama kita cerita pasal daya van der Waals. Okey, kalau kita tak boleh guna perkataan daya van der Waals, kita guna satu lagi perkataan, itu kalau kita tak ingat daya van der Waals, kita boleh kata daya tarikan. Okey, antara molekul bromin lebih kuat berbanding molekul klorin. Lebih kuat. Sebab dia kata klorin dengan bromin. Jadi kita start dengan sama ada daya van der Waals antara molekul bromin lebih kuat berbanding molekul klorin. Ataupun daya tarikan antara molekul bromin lebih kuat berbanding molekul klorin. Okey, so bila lebih kuat, maka lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Jadi maka lebih banyak tenaga. Sorry, cikgu tertinggal ni. Tertinggal kat sini ni. Lebih banyak tenaga. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini.
Maknanya kalau banyak tenaga haba ni, maknanya kita kena panah lama lah. Panah lama, barulah dia boleh lebu. Kalau kita panah air tu, gelegok metai ataupun kalau kita ambil kat rumah, kita panah nak buat puding caramel, mana tahu PKP ni asyik duduk dapur nak masuk nak buat kuih tu, nak kuih ni, katakanlah nak buat puding caramel. Jadi awak letak je puding caramel gula tu dalam kuali, jadikan dia apa tu, nak suruh dia lebu kan. Sekejap saja awak tengok gula tu dah lebu. Kenapa? Sebab takat didih, takat lebu dia rendah. Jadi bila kita panas mesar saja dia dah lebu. Itu dia kata sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi dari itu. Tapi kalau bubur garam dalam kuali awak panas nak suruh dia lebu, memang awak kena panas lama supaya dia akan jadi suhu yang tinggi. Okey. Jadi sebab apa? Sebab daya lah. Jadi kalau sini kita nak watak bahasanya daya van der Waals, kalau dia kuat maka tenaga haba banyak diperlukan untuk mengatasi daya ini. Maksudnya kita kena panah pada suhu yang tinggi. Okey. So selesai soalan ini. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Magnesium bertindak balas dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Okey, yang ni tak ada masalah. Kita dah buat dah eksperimen dalam makmal nak mencari empirical formula untuk magnesium oksida. Cikgu tak ingat, cikgu rasa Rabia siap dah eksperimen tu. Cikgu rasa ilham tu, cikgu tak sempat nak buat. Okey, so magnesium bertindak balas dengan oksigen kan. Okey, so kita pun buat persamaan kimia lah. Mg plus O2. Oksigen kena O2 sebab gas oksigen. Hasil magnesium oksida. Jadi magnesium ni kena ngapalah masa PKP ni, masa ngapa. Magnesium Mg plus oksida O2 minus. So bila dia combine dua ni, ratio dia 1:1, maka dia akan jadi MgO. Maka kita pun seimbangkan dia. O ada 2, O kat sini 1, nak suruh O2, tak 2 kat depan. Bila 2 kat depan, Mg dah ada 2. So nak suruh Mg2, letak 2 kat depan. Okey, balance lah samaan dia. Okey, nyatakan warna bagi magnesium oksida. Apa yang perlu tahu tentang warna ni? Okey, warna ni, dia punya sebatian. Okey, sebatian berwarna adalah pada unsur peralihan. Okey, unsur peralihan dekat mana? Dekat sini ni. Ni dekat sini. Unsur peralihan dekat sini. Ni. Ni kita panggil unsur peralihan. Situ dah berwarna. Okey, magnesium duduk sini. Kumpulan 2. Kumpulan 2, maka bila ditanya, kalau kumpulan selain daripada unsur peralihan, ditanya warna, so kita akan jawab warnanya adalah putih. Warnanya adalah putih. Okey. So selesai kita bincang soalan yang pertama. Cikgu tak dengar suara awak sebenarnya. Cikgu pun tak tahu silap kat mana iPad cikgu ni, tak dengar suara. Jadi cikgu ni sebenarnya seolah cikgu ni bercakap seorang-seorang. Tak dengar. Awak nak respon ke apa pun cikgu tak dengar ni. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, jadual 3 menunjukkan maklumat tentang logam X dan logam Y. Okey, so kita pun tengoklah maklumat yang dia bagi ni. Okey, maklumat apa dia bagi tentang logam X dengan logam Y. Logam X dia kata bertindak balas dengan klorin. Okey, menghasilkan pepejal putih. Okey, ada ke tidak X dalam ni? Okey, tak ada kan? Okey, soalan ni tidak berkait dengan jadual di soalan awal. So, logam Y dia katakan dia bertindak balas dengan klorin menghasilkan pepejal hijau dan pepejal perak. Maka kita tahulah daripada sini bahawasanya logam Y mesti dia adalah logam peralihan. Okey, logam peralihan. Sebab apa? Sebab dia membentuk sebatian berwarna. Iaitu kalau X Cl2 warna di hijau, kalau Y Cl2 warna di hijau, Y Cl3 warna dia adalah perang. Tapi ni bila putih, maka logam X ni kita tahulah bahawasanya dia adalah bukan logam peralihan. Okey, itu kita boleh dapat daripada sini. So
So, berdasarkan jadual 3, kenal pasti logam peralihan dan beri alasan untuk jawapan anda. Jadi, bila disuruh awak kenal pasti, maka kenal pasti dulu. Jadi, logam peralihan adalah logam Y. Selesai. Dapat somakah. Beri alasan anda kenapa kita nak oyak membentuk sebatian berwarna. Kerana ia membentuk sebatian berwarna apabila bertindak balas dengan klorin. Okey. Jadi, dulu dekat sini kita nak membentuk sebatian berwarna apabila bertindak balas dengan klorin. Okey. So, selesai soalan yang pertama. Cikgu bagi kat komputer sekejap. Tanya apa tu? Nak tanya awak sama ada awak ada soalan nak tanya. Okey, ada soalan ke nak tanya cikgu? Boleh faham? Boleh jelas tak cikgu terang ni? Jelas. Okey, cikgu pergi slow-slow dah ni. Okey, sebab cikgu tak boleh nak dengar suara awak daripada iPad tu, jadi iPad tak boleh duduk dekat dengan komputer. Jadi cikgu kena pergi keluar daripada bilik cikgu ni. So kita mula. So, jika tak ada soalan, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua pun sama. Dia bagi apa dia kat sini? Dia bagi jadual berkala unsur. Okey, dia bagi jadual berkala unsur. Cikgu tak payah terai lah jadual berkala unsur sebab cikgu terai dah tak ada. So, rajah 2.1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Okey, unsur N, Q, R, U dan V, W dan W bukan merupakan simbol sebenar. Okey. Jadi kat sini dia kata bukan merupakan simbol sebenar. Okey. So unsur manakah gas nadir? Okey, bila dia kata gas nadir, dia mesti merujuk kepada unsur kumpulan 18. Jadi unsur kumpulan 18 adalah M. Maka kita pilih gas nadir adalah M. Okay. Gas nadir ni kadang-kadang dia kata gas itu adalah gas adi pun boleh. Gas nadir pun boleh. Okay. Okay. Kalau ikut bahasa Inggeris dia panggil noble gases. Okay. So kat sini dia jawapannya adalah M. Okay, ni pengetahuan saja. Kalau awak tak ingat memang awak tak boleh nak jawab lah soalan ni. Okay. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Unsur manakah wujud sebagai molekul atom? Okay. Molekul atom ini adalah sifat bagi unsur kumpulan 17 yang dikenali sebagai halogen. Ni sifat bagi halogen unsur kumpulan 17. Okey. Kita pun tengok mana unsur kumpulan 17. Ni unsur kumpulan 17 ni. Ni 18. Ni 17. Jadi bila kita tahu yang ni 17 dan sifat unsur kumpulan 17 ini adalah hadir sebagai atom, maka kita pun tulis unsur mana V jawapan dia. Mana membentuk oksida amfotrik. Hak ni pun kena ingat juga. Oksida amfotrik ni kalau kita tengok dari segi unsur dia adalah aluminium. Okey, aluminium iaitu Al. Okey, Al. Okey, Al ni duduk mana? Dia duduk di kumpulan 13. Tu kita kena tahu dia saja. Unsur amfotrik dia saja. Jadi kita pun tengok mana so duduk di kumpulan 13. Okey, inilah 13-nya. Ni 13 kan? 13. Ni 14, ni 15, ni 16. So, jadi oksida amfotrik ia adalah U. Okey, so jawapannya adalah U. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Unsur Q, R, W ditempatkan dalam kumpulan yang sama. Kumpulan yang sama.
kumpulan yang sama. Mengapakah unsur-unsur ini terletak di kumpulan yang sama? Okey, ingat soalan satu tadi cikgu kata apa dia? Kumpulan sama ini dia rujuk kepada elektrovalen yang sama. Okey, jadi bila dia kata mengapa? Okey, jadi jawapannya adalah kerana ketiga-tiga unsur mempunyai elektron valence yang sama. Okey, selesai. Susun unsur-unsur ini dalam tertib menaik kereaktifan. Dia nak tahu tertib menaik kereaktifan. Okey, so apa yang kita perlu tahu tentang kereaktifan, kita nak tengok kat sini. Okey. So kumpulan satu ini, dia punya EV dia adalah 1. Okay. Jadi kalau kita refer kepada yang kita belajar dalam tajuk ikatan kimia, maka apa yang kita perlu tahu tentang kumpulan satu ini, okay, unsur kumpulan satu ini bila dia bertindak balas, maka dia perlu lepas elektron valence-nya. Lepas elektron valence. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini, menuruni kumpulan. Okey, yang pertama saiz atom bertambah. Kalau ditanya kenapa saiz atom bertambah, kita boleh jawablah kerana bilangan pertama terisi elektron bertambah. Okey, jadi ni kalau kita nak tambah kenapa saiz atom bertambah, jawapannya adalah kerana bilangan petala terisi elektronnya bertambah. Okey. Lepas tu bila saiz bertambah, maka kita kena tahu nukleus ni charge dia positif. Lepas tu elektron duduk luar. Ini elektron charge negatif. Okey. Elektron ni positif, ni charge negatif. Maka di antara proton dengan neutron ni, okey, proton ni dengan elektron ni dia ada daya tarikan. Okey, maka bila saiz atom bertambah, maka daya tarikan, okey, tarikan antara nukleus, okey, dengan elektrovalen bertambah. Okey, sorry. Bertambah. Daya tarikan, okey, antara nukleus dengan elektrovalennya berkurang ataupun lemah. Bila saiz skor besar, okey, maka daya tarik antara nukleus dengan EV lemah. Bila lemah, maka yang ketiga senang, okey, bagi atom melepaskan EV-nya. Jadi bila senang, maka okey, kereaktifan bertambah. Itu kita kena tahu. Kereaktifan dia bertambah. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Katakanlah kat sini cikgu letak, X contohnya sini. Okey. Kumpulan 17 ni lain pula. Kumpulan 17 ni lain pula. Lain lagu mana kumpulan 17 ini? Okey. Kumpulan 17 ini dia punya EV dia adalah sama dengan 7. Maka bila dia nak bertindak balas, maka dia nak terima elektron. Okey, supaya dia jadi lapis. Jadi apa yang perlu tahu tentang kumpulan 17 ini, meneruni kumpulan, okey, sama dengan kumpulan 1. Itu yang pertama, saiz atom bertambah. Bila bertambah, yang kedua, okey, daya tarikan, okey, nukleus dengan elektron lemah. Okey. Bila lemah, maka yang ketiga, bila lemah, susahlah bagi atom untuk terima elektron. Bila susah, yang ketiga, yang keempat,
menuruni kumpulan, dia punya kereaktifan berkurang. Kereaktifan berkurang. Kalau banding antara X dengan V, kereaktifan V lebih lemah berbanding X. Ataupun kereaktifan X lebih tinggi berbanding V. Tetapi kalau kita banding unsur kumpulan satu, kalau Q dengan R lebih reaktif. Sebab apa? Sebabnya sini. Kumpulan satu dia nak lepas elektron, tetapi kumpulan tujuh dia nak terima elektron. Jadi bila lemah, bila lemah, sini pun lemah. Nak lepas senang, tetapi nak terima susah. Dia nak lepas senang, ni nak terima susah. Tu dua tu awak kena tahulah. So kita pergi kepada soalan. Dia tanya gapo tadi. Dia kata susun. Susun mengikut state menaik berdasarkan kereaktifan terhadap oksigen. Kita tengok mana duduk bawah sekali W. Jadi kalau dia kata kat sini mengikut state menaik, maknanya kurang reaktif dululah. Jadi kurang reaktif kita ambil atas. Sebab turun ke bawah kereaktifan dia bertambah. Jadi kita ambil atas. Jadi Q, R, W. Jadi dia akan jadi Q, R, W. Kemudian tulis sama kimia seimbang apabila Q bertindak balas dengan oksigen. So macam tadilah kita pun tulislah Q bertindak balas dengan oksigen, hasilnya kita pun ingat Q. Q untuk kumpulan satu dia adalah ion positif. Oksigen O2 minus. Maka dia combine dua tu, Q kena ada dua, barulah dua positif dua, ni negatif equal to kosong. Jadi dia punya formulanya adalah Q kena ada dua, O. Dan kita pun nak balance lah. O ada dua, O kasih satu, nak suruh O sini dua, maka letak dua kat depan. Bila kita letak dua kat depan, maka Q dah jadi 4, nak Q jadi 4 kat sini, letak 4 kat depan. Selesailah kita persamaan kimia yang seimbang. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, tulis susunan elektron bagi atom T. Kita pun tengok atom T. Duduk mana atom T ni? Atom T ni duduk di sini. Sini kumpulan dua. Maknanya dia duduk kala berapa? Kita pun bilang 1, 2, 3. Kala 3. Jadi maknanya dia mempunyai 3 petala terisi elektron. Duduk kumpulan 2, maknanya elektrovalen dia 2. So, petala pertama muat 2 je. Petala kedua muatlah 8. Jadi susunan elektronnya adalah 2, 8, 2. 2, 8, 2. Seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan sebiji belon mengandungi 0.01 gas helium. Berdasarkan maklumat yang diberi, hitung isi padu gas helium dalam belon. Jadi bila kita nak buat ni, dia tak ada masalah ni, dia relate dengan kita belajar tajuk, kita belajar kita belajar tajuk 3, iaitu formula dan persamaan kimia. Di mana perlu ingat, apa yang perlu ingat? Bilangan mol doktor. Ni. Kita ada gisim. Kita ada bilangan zarah. Kita ada isi padu ni. Gas. Ni. Jadi apa yang perlu awak tahu kat sini, kalau daripada mol, kena darab belakang. Daripada mol nak pergi kepada gisim, darab dengan gisim molar. Daripada mol nak pergi kepada bilangan zarah, darab dengan nombor Avogadro. Daripada bilangan nak cari isi padu, darab dengan isi padu molar. Tetapi kalau opposite, contoh opposite-nya daripada gisim ke bilangan mol,
daripada bilangan zarah kepada bilangan mol ataupun daripada isi padu gas kepada bilangan mol. Maknanya sini kena bahagi, sini kena bahagi, sini kena bahagi. Okey, jisim ke bilangan mol bahagi dengan apa? Jisim molar. Bilangan zarah nak cari bilangan mol, bahagi dengan apa? Nombor Avogadro. Isi padu gas nak cari bilangan mol, bahagi dengan apa? Bahagi dengan isi padu molar. Okey, jadi soal apa tu hak ni kita kena ingat. Barulah kita boleh jawab soalan. Okey, boleh jawab soalan. So kita tengok soalan dia kata mol. Kita cari isi padu. Kita pun tengok. Dia bagi apa? Dia bagi mol. Nak cari ke apa? Cari isi padu. Kita kena buat apa? Tengok arrow. Maknanya kita kena darab dengan isi padu molar. Okey, daripada sini bila kita diminta cari isi padu, maka isi padu gas helium adalah sama dengan bilangan mol 0.01 mol darablah dengan isi padu molarnya, iaitu 24 desimeter padu per mol. Itu mol tolak 1. Jadi bila kita darab ni, kita akan dapat 0.24 desimeter padu. Okey, mol dengan mol tolak 1 ni boleh mati. Okey, so selesailah kita soalan D. Okey. Cikgu nak tanya awak sekejap ya. Okey, boleh faham ke tu? Boleh. Jelas ni. Jadi awak punya apa tu formula bilangan mol, kaitan antara bilangan mol, bilangan apa tu, bilangan zarah, jisim tu memang awak kena hafal yang tu supaya boleh kita buat apa tu soalan pengiraan. Pergi kepada soalan soalan SBP atau soalan SBP. Cikgu tak guna lagi lah buku awak beli tu. Cikgu awak beli tu sebab apa? Sebab cikgu takut nanti ramai lagi tak ada buku tu. Nanti bila dah ada semua nanti sebab kalau kita nak beli dengan Shopee 7 hari bulan 7 ni lagi murah lah sebab dia tidak ada shipping punya apa tu bayaran. Jadi kalau kita beli ni campur dengan shipping tu dekat dengan 10 riyal juga harga untuk sebuah buku. Okey, padahal soalan dia tak banyak sangat. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada 2.1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur Na, Mg, Cl dan Ar mewakili simbol sebenar. Soalan tadi dia kata apa dia? Okey, bukan simbol sebenar tapi ni dia kata simbol sebenar. Okey. Namakan unsur yang terletak dalam kumpulan 2 dan kala 3. Kala 3 ni 1, 2, 3. Ni kala 3, ni kala 3, ni kala 3. Jadi unsur ni sebenarnya unsur kala 3. Bila dia kata kumpulan 2, itu kita ni kumpulan 1, kumpulan 2. So nak nama. Bila nak nama kita tak boleh nak tulis Mg. Kita kena tulis nama dia iaitu magnesium. Tu dia sebab dia nak nama. Terangkan mengapa unsur dalam A1 terletak dalam kala 3. Kita tahu dah kalau kala 3, kala-kala dia merujuk kepada bilangan berkala terisi elektron. Jadi kita pun jawablah kerana atomnya mempunyai 3 berkala terisi dengan elektron. Okey, kerana atomnya mempunyai 3 berkala terisi dengan elektron. Okey. So soalan seterusnya, atom klorin lebih kecil daripada atom magnesium. Ni kita pasal tadi cikgu tak ceritakan. So apa yang perlu tahu kat sini daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Yang pertama perlu tahu saiz
atom berkurang. Kenapa saiz atom berkurang? Kita kena tengok dari segi nombor proton. Kalau proton sini 11, sini 12, sini 13, sini 14, sini 15, 16, 17. Maknanya bilangan proton bertambah. Jadi bilangan proton bertambah. Okey. Merentasi skala dari kiri ke kanan. Okay. Tetapi bilangan petala terisi elektron sama. Iaitu kalau 3, bilangan petala terisi elektron 3. Okey. Jadi bila bilangan proton bertambah tapi bilangan petala sama, maka daya tarikan lah. Sebab proton duduk dekat nukleus, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron bertambah. Jadi elektron tertariklah ke arah nukleus. Okey, jadi elektron tertarik ke arah nukleus. Jadi bila tertarik maka saiz akan berkurang. Maknanya saiz akan berkurang. Maknanya kalau kita banding CL dengan mg, maka saiz CL tu kurang berbanding mg. Apa? Itulah sebab bilangan proton. Okey, bilangan proton. Bilangan proton. Okey, jadi di sini kita pergi kepada soalan. Dia kata atom klorin tu lebih kecil berbanding magnesium. Kenapa? Okey, so kita pergi kepada bilangan proton. Okay. Poin pertama kita boleh kata kat sini bilangan proton. Okey. Bilangan proton atom Cl lebih banyak berbanding atom Mg. Ada banyak. Maka oleh itu daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom Cl lebih kuat. Itulah. Bila lebih kuat, maka kita kalau nak tulis lagi boleh juga. Maka oleh itu elektron tertarik ke arah nukleus, maka saiz atom klorin lebih kecil. Tapi dia nak point 2 je. Ni je kita tulis. Bilangan proton atom klorin lebih banyak berbanding atom magnesium. Maka poin yang kedua, oleh itu daya tarikan nukleus pada elektron bagi atom klorin lebih kuat. Jadi elektron klorin ni lebih kuat, maknanya elektron klorin ni lebih dekat ke arah nukleus. Jadi saiz dia akan jadi kecil, lebih kecil. Okey. So, kemudian soalan seterusnya kata nyatakan satu kegunaan argon dalam kehidupan seharian. Cikgu rasa awak boleh baca lah. Dalam buku teks tu boleh baca. Cikgu rasa awak boleh baca, awak baca ni. Nama unsur yang wujud sebagai gas monoatom. Awak pun boleh tahu juga. Iaitu AR daripada jadual berkala unsur iaitu AR. Tapi kita tak boleh nak kata AR kat sini sebab dia nak nama. Jadi kita kena tulis nama dia iaitu argon. So soalan seterusnya. Klorin bertindak balas dengan wool besi panas untuk menghasilkan pepejal perang. Pepejal perang. Jadi dia suruh awak lengkapkan. Lengkapkan persamaan berikut. So bila awak diminta lengkapkan persamaan berikut, itu pun tengoklah. FeCl3 ni 3. Ni 2. Kalau sini 3, sini 2, maka letak sini 3, letak sini 2. Tahulah Cl tu balance. Kemudian balance lah Fe letak 2. Side.
Soalan seterusnya berdasarkan persamaan hitung jisim magnesium maksimum ferrum 3 klorida terbentuk apabila 0.05. Okey. Jadi bila kena buat soalan ini, maka kita pun tengok daripada persamaan kita tahu ratio dia. Kita tengok dia nak suruh kita cari ferrum 3 klorida. So ada 2. Okey, dia bagi ferrum. Okey ni 2. Maknanya ratio kat sini 2 ratio dia adalah 1. Okey. Jadi kita buatlah. Okey, dari persamaan. Maknanya 2 mol Fe ni hasilkan 2 mol FeCl3. So kita tengok bilangan mol Fe berapa? Kalau 0.05 mol Fe, okey, kita percaya berapa mol FeCl3. Berapa mol FeCl3. Jadi cara dia, cikgu lebih suka cara matematik cikgu belajar masuk sekolah dulu. Bawah bagi atas. So kita dapat ke bawah 0.05 bagi dengan atas iaitu ni mol, ini 2 mol. Kita harap dengan K2. So kita akan dapat ni jadi sama dengan 0.05 mol juga. Bila dia dapat bilangan mol, maka kita nak cari jisim. Step seterusnya kita nak cari jisim. Nak cari jisim FeCl3. Jisim FeCl3 kita tahu dah. Bila kita dapat mol, kita kena cari bilangan mol darab dengan jisim molar adalah sama dengan jisim lah. Bila kita dapat bilangan mol, maka kita nak tahu jisim, kita darab dengan jisim molar saja. Itu 0.05 mol darablah dengan jisim molar untuk FeCl3. Nak cari jisim molar dia, kita pun tambah je. E berapa? 56. So 56 tambah dengan klorin 35. 3 kali dengan 35. Untuk kurungnya, oleh kerana jisim molar, unit dia adalah gram per mol. Maka mol kita mati. So bila kita kira ni ke kalkulator, awak kira dapat berapa. Okey, jawapan dia dalam gram. So boleh tekan kalkulator lah ni. Jawapan dia tu. Okey, berapa jawapan dia? Dapat 8.05 gram. Okey. Itu cara kita nak mengira. Okey, so kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Dia kata rajah 2.2 menunjukkan susunan radas untuk 3 eksperimen berbeza. Tandakan right pada peta yang menunjukkan susunan radas yang betul bagi tidak balas antara gas klorin dengan wudhu. Okey, ni ada dalam buku teks awak ni. So, bila kita tengok kat sini. Okey. Kita tahu sekarang je ni. Okey, mana bila kita berdepan dengan unsur halogen, gas klorin adalah gas yang beracun. Beracun. Okey. Dia tak molek sangat untuk kita hidup lah. Okey. Kalau kita mandi swimming pool pun yang ada banyak klorin pun tak molek sangat untuk kesihatan kita. Ada juga kajian mengatakan ia boleh melemahkan minda kita. Okey. Sama juga dengan klorok pun semua tu. Tudung klorok tu pun hidup. Kita bahaya. Okey, bahaya. Okey, so bulu panas ni. Jadi bila bahaya, kita tak boleh lah gini. Okey. Ni pun sama. Bila gas klorin masuk, bila dia react dengan wood besi, mesti ada gas klorin yang berlebihan. So dia keluar kat sini. Kalau awak duduk sini, awak akan hidup dia. So kaedah ini tak molek. Okey. So kat sini, ni. Kat sidah sini, ni dia guna apa dia kat sini? So, ni adalah sodalan. Sodalan. Okey, ataupun kita panggil. Dia guna batu kapur kat sini. Batu kapur ni. Okey.
tengok buku teks awak ni. Lagi kelas lagi. Nanti cikgu tengok dia buku surat berapa. Cuba tengok buku teks awak. Cikgu rasa ada aspek ini. Nanti bila-bila buka sekolah cabar muka nanti, kau tak masuk dalam silibus. Sekejap ya. Ada tiga. Okey. Oh, dia tak ada ni. Eksperimen ni tak ada dalam buku teks awak ni. Okey, bertindak balas. Cumanya dia ada bagi di muka surat 64 tu. 94 tu dia ada bagi kat situ. Okey. Ni biasanya kat sini kan kita ada kita boleh letak kat sini batu kapur ni. So, dalam ataupun dia panggil kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. Soda kapur. Okay, batu kapur ni soda. Okey, cikgu terang. Okey, sebenarnya soda kapur. Okey, kalsium hidroksida. Bila klorin masuk dalam ni, so dia akan react dengan kalsium hidroksida. So dia keluarlah. Okey, jadi kali selamatnya hot ni. Jadi diagram ni sebenarnya bukan saja kaedah ni saja kita boleh guna ni. Okey, jadi apa yang penting di sini oleh kerana unsur kumpulan 17 ni dia sangat reaktif ni wool besi wool besi panas. Okey, unsur kumpulan 17 dia beracun, maka konsep dia adalah ni. Okey, awak kena kita kena klorin berlebihan ni. Bila ni kita masukkan klorin mesti berlebihan. Sama ada kita letak masuk di dalam air, ni boleh jadi air ataupun boleh NaO. Okey, kita NaO. Super juga ni. Hak ni NaO, kalsium hidroksida situ. Jadi konsep dia macam tu supaya ni yang berlebihan boleh react sama dengan air ataupun NaO. Jadi dia tidak boleh membahayakan kita lah. Jadi kalau kita tengok ni bahaya. Sebab apa? Sebab dia tubik kot ni. Kalau aku duduk sini kan, ngaji kimia, tak pandai-pandai semua lah. Okey, sebab itu boleh melemahkan minda. Okey, sama juga yang ni. Yang ni bila awak letak sini, kamu dia duduk sini, dia jadi gapo duduk sini. Okey, dia tidak berlaku gapo-gapo. Okey, jadi yang kita naknya adalah supaya dia larut. Bila dia larut kat sini, dia jadi bahan yang tidak bahaya. Okey, larut dah ke mana? Contohnya, kalau klorin ni kan, kalau dia larut dalam air kan, okey, ingat balik, dia akan membentuk dua jenis asid, iaitu HCl dengan HOCl. Okey, di mana kalau HCl ni namanya adalah asid hidroklorik. Okey, dan HOCl ni adalah hypochlorous acid. Okey, hypochlorous acid. Okey. Dan apa yang perlu tahu lagi adalah okey, hak ni. Dia melunturkan warna. Okey. Jadi kalau kita nak uji ke tidak, kita celup limas biru. Okey, hak ni. Okey, dia akan tukarkan. Okey, dia akan tukarkan ke warna kertas litmus biru ke merah. Sebab dia menunjukkan sifat asid ni. Tetapi bila ada hak ni terbentuk, maka warna merah tu luntur. Okey, kemudian luntur. Okey. Lepas tu kalau kita larutkan dia dalam NaO, di sini kita letak NaO, maka apa yang berlaku? Klorin ni akan react dengan NaO. Okey, dia akan membentuk dua jenis garam. Garam yang pertama NaCl, garam yang kedua NaOCl. Tu campur dengan H2O. Okey, H2O. So
seimbang letak 2. Ini yang berlaku bila kita larut. Jadi dia membentuk garam. Jadi tak bahayalah garam tersebut. Okey, tak bahaya. Contohnya garam kat sini NaCN. NaCN nama dia adalah natrium klorida. Okay, klorida. NaOCl ni nama dia adalah natrium klorat 1. Klorat 1. Okey. Jadi cara bila kita nak buat eksperimen ini sama ada kita alihkan dia, okey, biar dia masuk dalam kalsium hidroksida soda kapur supaya dia react, ataupun kita alih dalam bekas, katakanlah kita ada bikar, alihkan klorin yang berlebihan ataupun hidrogen yang berlebihan tu sama ada dalam air ataupun natrium hidroksida. Sebab apa? Sebab bila dia larut dalam ni dalam keadaan ni, maka dia tidak bahaya. Tetapi kalau kita biarkan dia macam ni, biarkan dia macam ni, memang dia bahayalah sebab gas klorin yang berlebihan dia akan keluar dan hidup oleh awak, menyebabkan awak kena racun dia. Okey, selesai. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, okey, so kita tengok ni adalah unsur skala 3. Okey, so 1, 2, 3 skala 3. So namakan unsur merupakan logam. So kita boleh ambil lah ni logam, ni logam, ni logam. So boleh ambil lah sama ada nak ambil natrium sebagai nama. Okey, tulis natrium. Ataupun nak ambil magnesium. Ataupun nak ambil aluminium. Okey, tiga-tiga ni adalah logam. So dalam kumpulan dan kala mana unsur dalam 3A ni terletak. Jadi kalau kita ambil unsur natrium, kumpulan mana? Kumpulan 1. Kala berapa? Kala 3. Kalau kita ambil magnesium, magnesium kita boleh kata kumpulan berapa? Kumpulan 2. Okey, kala berapa? Kala 3. Kalau kita nak ambil aluminium, apa kita aluminium? Okey, kumpulan berapa? Kumpulan 13. Kala berapa? Kala 3. Bergantung kepada jawapan awak. Okey. Soalan seterusnya, namakan unsur yang wujud sebagai monoatom. Bila kita sebut perkataan monoatom, ini merujuk kepada unsur kumpulan 18. So kita pun tengok unsur kumpulan 18 di mana unsur kumpulan 18. So kumpulan 18 kita ada iaitu AR. Okey, iaitu AR. Maka bila kita tengok kat sini, kita tengok kat sini, bila dia kata kat situ nama, maka kita bolehlah ARGON argon. So terangkan mengapa. Okey, bila kita nak lihat monoatom, kita kena refer kepada susunan elektron. Jadi mengapa? Okey, kenapa? Kerana atomnya sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, bila stabil maka oleh itu ia tidak perlu menderma elektron atau menerima elektron atau berkongsi elektron. Sebab kita tahu kan, nak membentuk ikatan, nak membentuk bahan baru, atom ini sama ada satu lepas satu terima ataupun membentuk sebatian ion ataupun kalau sebatian kovalent munak-munak berlakulah perkongsian elektron. Jadi bila susunan elektron dia sudah mencapai oktet, maka dia tak perlulah terima pun tak perlu, terima pun tak perlu, kongsi pun tak perlu. Sebab itu dia wujud sebagai monoatom. Sebab itu bila kita kata gas argon, formula dia AR saja. Tapi kalau kita kata gas hidrogen, kena H2, gas oksigen O2. Sebab kedua-dua hidrogen dengan O ni belum mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, cikgu nak habis soalan ni sikit. Nanti ke cikgu awak kata cikgu nak habis sikit. Okey, natrium bertindak balas dengan gas oksigen membentuk natrium oksida. Ni sama saja ya. Natrium oksida. Tulis persamaan kimia seimbang. So, natrium O ni kena O2. Okey, so hasilnya adalah
Na2O. Kita pun balance. O ada 2, O1 tak 2 lah. Nak suruh jadi 2. Bila tak 2, Na dah jadi 4. Sama kita letak ke depan. Natrium oksida bertindak balas dengan air menghasilkan suatu larutan. Natrium ni unsur kumpulan satu. Kumpulan satu ni bila dia campur dengan air, dia menghasilkan larutan. Larutan ini adalah larutan alkali. Alkali. Eksperimen ni kita tak buat lagi. Nanti kita bertemu, nanti kita buat alkali. So bila alkali, kita tengok pH dia berapa alkali. pH dia adalah pH 11. Okey. Nyatakan yang mana lebih elektronegatif, natrium atau klorin. Okey, soalan seterusnya. Okey. Mana lebih elektronegatif? Elektronegatif ini adalah kecenderungan atom untuk terima elektron. Jadi bila kita kata nak terima elektron, dia mesti pergi kepada saiz. Kalau saiz atom ni kecil, okey, maka daya tarikan, okey, antara nukleus dengan elektron dia kecil kan, kuat. Bila kuat, maka senang nak terima. Jadi kita tahu dah tadi kan. Okey, kita pun tengok natrium dengan klorin. Okey, natrium dengan klorin. Okey, natrium dengan klorin kita pun tengok natrium dek mana sini, klorin dek mana sini. Kita tahu dah. Okey, orientasi kala daripada kiri ke kanan, saiz dia berkurang. Okey, saiz dia berkurang. Maknanya saiz atom klorin kurang daripada saiz natrium. Okey, jadi dia kata kita nak royaknya dia nak terima. Saiz kena kurang, barulah dia senang terima. Jadi kenapa, yang manakah lebih elektronegatif? Jawab dulu. Yang manakah lebih elektronegatif? Maka jawapan kita yang pertama adalah klorin lah. Okey, klorin lebih elektronegatif. Okey, lepas tu kita pun tanya, kenapa? Jadi kita pun cerita saiz. Step yang pertama saiz. Okey. Saiz atom klorin. Okey. Lebih kecil berbanding atom Na. Dah kecil? Ni. Oleh itu, daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom sisa lebih kuat. Bila lebih kuat, maka senang. Okey, tidak senanglah. Okey, kita kena sebab kita buat perbandingan. Okey, maka lebih senang bagi atom Cl untuk terima elektron berbanding atom Na. Okey, selesai. Kita nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal keelektronegatifan. Keelektronegatifan apa? Kecenderungan atom untuk terima. Maknanya lebih senang terima, lebih elektronegatif. So nak tahu senang atau susah terima, kita tengok saiz dulu. Kita tengok saiz atom. Kalau saiz atom kecil, maka daya tarikan antara nukleus dengan elektron dia kuat. Dia kuat, senang nak terima elektron. Jadi kita pun banding klorin dengan natrium, hok mana lebih kecil. Klorin lebih kecil. Maka poin yang kedua, klorin lebih kecil. So bila kecil, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom ini lebih kuat. So bila kuat, maka lebih senang bagi atom klorin untuk elektron berbanding atom natrium. Okey, selesai. Okey, selesai yang cikgu bincang hari ini. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang awak nak tanya cikgu, boleh dalam WhatsApp. Okey, sekejap ya.
Okey, jika ada nak tanya apa-apa, cikgu boleh tanya dalam WhatsApp ataupun ada soalan nak tanya cikgu, boleh snap hantar kat cikgu dalam WhatsApp dan cikgu dah hantar PBD jadual berkala unsur, ada 20 soalan, bolehlah jawab boleh jawab. Jadi akan ada jadual berkala unsur 2 nanti yang cikgu akan hantar. Mungkin hari ini juga untuk buat revision. Jawab sampai dapat markah penuh. Ini sebagai ulang kaji untuk awak ya. So cikgu nak ambil kehadiran dulu sebelum kita berhenti. Jangan lupa bagi tahu kepada guru selepas ini, kata cikgu minta maaf, cikgu ambil masa sikit untuk berbincang soalan, nak perhabis bincang soalan sikit je. Sekejap ya. Kita ada 34 orang. Sepatutnya ada 20 dengan 21 budak. Cikgu tak ingat semua. Sepatutnya berapa orang kelas ni?